Terdapat banyak ayat dan ahadith yang menyebutkan kesan yang luar biasa yang dapat dimiliki oleh perbuatan amal baik yang kecil pun. Sebagai contoh, hadis di Sahih Bukhari menyebutkan yang Nabi SAW katakan, sekiranya salah seorang daripada anda memberikan kurma yang kecil pun untuk amal derma dari kekayaan miliknya sendiri, kurma yang dia mahukan itu, yang dia suka itu, dan dia memperolehinya sendiri, dia bersedekah. Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima kurma itu. Dan dia Subhanahu Wa Taala akan menanamnya dan memeliharanya dan memberikan air. Dan ia akan tumbuh dan ia berkembang. Berkembang dengan begitu besar tidak dapat dibayangkan. Dan ketika pada hari penghakiman kamu kembali, anda akan dapat melihat pokok yang indah ini sebagai perbuatan amal baik anda. Anda mungkin akan berkata, ya Allah, saya tidak mengenali perbuatan amal baik ini. Saya tidak melakukan ini, dari mana datangnya asalnya ni? Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengatakan, ingatkah kamu satu biji kurma yang kamu telah berikan itu? Ketika hati kamu suci dan mempunyai keikhlasan, kamu memberikannya demi Allah. Aku menerima kurma itu dan aku memeliharanya. Aku mengizinkannya tumbuh sehingga hasilnya adalah apa yang sedang kamu lihat di sini. Subhanallah. Para ulama kami mengatakan bahawa mungkin apa yang boleh berlaku apabila kamu memberikan makan seseorang dan kamu tidak menyedari apa yang akan berlaku selepas itu. Kamu mungkin telah mengubahkan hidupnya. Kamu memberi seorang RM10, sebenarnya anda dapat mengubahkan seluruh hidupnya. Dari situ dia melakukan perkara lain dan semua ganjaran dari itu akan diberikan kepada kamu dan seterusnya dan sebagainya. Satu perbuatan baik itu adalah seperti domino effect. Mungkin membawa ribuan perbuatan baik yang lain. Sehingga ketika anda berdiri pada hari penghakiman kelak, anda akan mempunyai perbuatan baik bahkan anda tidak tahu dari mana asalnya. Kerana anda telah menggunakan setiap peluang yang anda boleh, yang anda ada untuk menyebarkan berkat yang kamu telah terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara dan saudari, sebabnya saya bercakap dengan kamu mengenai perkara ini adalah sangatlah mudah. Kami melihat perubahan global yang berlaku, yang sedang berlaku. Kita melihat kebangkitan Islamofobia. Pembunuhan beramai-ramai berlaku di Palestin. 15 orang dibunuh dengan kejam oleh IDF. 2,000 orang cedera semalam dan hari ini. Ini berlaku sekarang, masalah utama yang sedang berlaku. Pada tahap tertentu, kita memang tidak dapat menahan diri daripada rasa tertekan kadang-kadang. Pada tahap tertentu, ia kelihatan seperti sangat mengharukan. Apa yang boleh saya lakukan ni? 7 juta pelarian di Syria. 500 orang Burma, umat Islam Rohingya dibunuh dan dibantai. Dan responnya adalah saya tidak memberitahu anda untuk tidak merasakan sedih. Kita mesti merasa sedih. Tetapi kita boleh melakukan banyak kebaikan pada tahap mikro. Dan kebaikan yang kita lakukan, kita tidak boleh memandang rendah bagaimana ia boleh mempengaruhi kehidupan orang lain. Kita memang tidak boleh memandang rendah apa yang mungkin berlaku apabila kebaikan itu berlipat ganda. Apabila satu kebaikan itu menjadi 2 baik. Dan 2 baik menjadi 4 baik. 4 menjadi 16 kebaikan. Dan perlahan-perlahan tetapi pasti anda mengubahkan hidup seseorang. Bagaimanakah? Bayangkan jika orang seterusnya adalah seperti Khalid ibn Khalid kami yang seterusnya. Anda menolong seseorang menerima Islam. Bagaimanakah jika satu orang itu adalah satu orang di tangannya, Islamofobia akan dirobohkan dari ummah ini. Anda tidak tahu itu. Kita lihat ini berulang-ulang kali walaupun dalam kehidupan kita sendiri. Anda semua tahu, tahun lalu ada satu video yang menjadi viral, salah seorang saudara kami di Atlanta mengambil keputusan untuk hentikan satu pergaduhan di jalanan. Anda semua tahu video itu, betul? Salah seorang saudara Afrika Amerika kami, dia nampak pergaduhan yang sedang berlaku di jalanan dan dia hanya berjalan. Dia tak tahu dia sedang dirakamkan. Dia tak tahu ia akan menjadi berita nasional. Dia tak tahu dia akan ditemu ramah oleh beberapa bintang TV yang hebat dan personality di Amerika. Dan satu fund, satu dana dibentuk atas namanya. Dia tak tahu. Tapi apa yang dia tahu ialah sebagai seseorang Muslim, dia tidak boleh membiarkan perkara ini berlaku. Sebagai seorang Muslim, dia mesti campur tangan dengan tidak mengetahui seseorang sedang merakam video. Subhanallah. Inilah yang disebutkan keikhlasan. Allah Subhanahu Wa Taala memberkati keikhlasan itu. Orang itu terlibat. Dia hentikan pergaduhan itu dan apa yang berlaku? Anda semua tahu apa yang berlaku selepas itu, kan? Itulah tandanya apa artinya untuk menjadi seseorang Muslim. Dan inilah realiti yang kita lihat di sekeliling kita. Oleh itu, jangan merasa terharu dengan semua perkara negatif yang sedang berlaku. Sebaliknya, lihatlah positif yang boleh anda lakukan.
Dan biarkan positif itu disebarkan dengan caranya sendiri. Mungkin saudara-saudari, kebaikan yang anda lakukan itu tidak akan diketahui oleh anda. Dan itulah jenis kebaikan yang paling terbaik. Anda bahkan tidak mahu mengetahuinya. Allah tahu. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu Wa Taala akan menghubungkan detik-detik perjalanan cerita dan anda akan mendapat ganjaran dan kreditnya. Itulah kebaikan utama. Tugas anda adalah sangat-sangat sederhana, saudara-saudari. Dan dengan ini saya simpulkan. Tugas anda sangat mudah. Anda tidak diperlukan untuk menyelesaikan masalah di Palestin. Itu terlalu besar. Anda tidak diminta untuk menyelesaikan semua kemiskinan, semua kelaparan yang ada di dunia ini. Anda tidak boleh berbuat demikian. Tidak. Allah tidak suruh anda untuk menghadapi cabaran global ini. Lakukan apa yang anda boleh dengan apa yang anda ada. Di mana sahaja anda berada. Itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki dari kamu. Faham tak? Lakukan apa yang anda boleh dengan apa yang anda ada, di mana sahaja anda berada. Itulah yang Allah kehendaki dari kamu. Jadilah yang terbaik, berkelakuan baik, tunjukkan belas kasih ke mana saja anda pergi. Bawakan kebahagiaan itu, bawakan khair itu, menderma kepada orang, senyum di wajah mereka. Jadilah pengaruh positif pada tahap yang mikro. Dan teka apa? Akhirnya pengaruh positif itu pada tahap mikro itu akan menyebabkan pengaruh positif pada tahap makro. Dan itulah matlamat yang boleh kita usaha untuk lakukan. Anda mungkin tidak akan mengetahuinya. Anda mungkin tidak dapat nak fikirkan tentang efeknya, tapi itu bukan tugas anda. Bukanlah tugas anda untuk mengumpulkan semua maklumat dan hubungkan semua titik-titik jalan cerita. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga ke mana jatuhnya domino itu. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjaga semua itu. Tugas anda adalah menyebarkannya. Tugas anda adalah menanam benih ke mana saja anda pergi. Dan pada hari penghakiman esok, ketika anda sampai dan anda melihat pokok-pokok yang berdiri tinggi dan megah ini, dan kamu bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, dari mana asalnya ni?" Anda pasti ingin mendengar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat hari itu kamu melakukan ini, itulah sebabnya. Ingat tak hari itu kamu melakukan itu, itulah hasilnya. Dan insya-Allah Ta'ala, jika anda melakukannya, maka anda telah berjaya dengan kejayaan yang terbesar. Walaupun dunia tidak dapat melihat kejayaan anda, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang satu-satunya yang telah melihat kejayaan anda. Subhanallah.